Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, pertamanya hari ini saya terangkan agenda kita lah. Kita akan belajar pasal four-wheel petang ni. Saya akan lebih kepada sharing experience dan tunjuk SOP yang menurut ikut buku lah. Dan saya nak minta kerjasama tuan-tuan untuk share juga pengalaman tuan-tuan. Saya pasti tuan-tuan pun lebih berpengalaman daripada saya. Okey, ni sedikit sebanyak tentang diri saya. Umur 33 tahun. Grade UTP EE. Start main four wheel daripada 2010 waktu dekat UTP lagi. Oh, dia lagi experience. Lepas tu dah main di Marshall. Lepas tu join volunteer untuk misi banjir. Lepas tu start jadi training. Join dengan WIM ni start 2018. Saya dihantar ke Layun lah waktu tu, ke Long Bedian untuk SSGP Inspector. Lepas tu start lah, bermula career dengan training tu 2019, 2020, 2021 Covid kita buat online training. Mostly untuk Petronas dan kontraktor Petronas lah. Samling, Siriang. Samling Samling semua. Banyak samling tu, banyak best samling. Lepas tu di Kertih baru ni tahun 2022 ni ada dekat Graphite Kertih. Geng-geng PGB ini saya rasa dah batch ke-5 dah ni. Batch ke-5, batch ke-6 macam tu lah. So ni sikit sebanyak tentang diri saya lah. Okey. Sudah pasal diri saya, pasal diri tuan-tuan lah. Kena juga lagi. Tapi pagi tadi nama samalah, driving experience ni saya nak tahu yang four wheel saja. Okey. Jangan mula ambil lesen umur 18 tu. Start buat four wheel, bawa kereta apa, kereta company, kereta apa. Lepas tu pernah accident tak naik four wheel? Lepas tu expectation untuk khusus four wheel kita hari ni. Tuan-tuan nak apa pada khusus kita hari ni? Kita start dengan abang Irfan dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Khairul. Khairul. Dari experience kalau bawa four wheel ni jangan bawa saya. Jangan bawa. Saya bantu je. Sampai saya bukan apa. Saya experience kat dia satu lah yang four wheel ni. Expectation yang belajar dalam four wheel dengan di dalam. Okey. Baik. Abang dari mana bang? Kuantan. Kuantan. Di Lembang Kota lah. Lembang Kota. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Rajib Ali. Saya Wak. Wah. So experience driving memang sama tadi macam ni, memang tak ada. Apa sajalah di Pos-pos ni? Tak juga. Tapi experience tu sebab kita jadi informal lah. Tapi yang for ini saya first time. Okey. Jadi kita tahu lah nak mundur belakang, mundur dulu, tukar. Itu betul dia informal. Mana tak, you tak tidak. Kita ada experience tengah ada kata jalan bawah. Untuk accident memang tak langsung ada. Okey. For wheel, expectation saya tu saya belajar lebih lah untuk benda yang saya akan beri bawa nanti. InsyaAllah. Baik. Okey. Abang pula. Assalamualaikum, saya Hashim Umar dari Kuantan. Kuantan. Sebenarnya dengan four wheel ni banyak ke bawa Jofi lah. Jofi Mitsubishi, Phantom dan Highland. Auto ke manual? Manual eh? Okey. Jadi actually nak belajar lagi asal cara nak cara nak guna gear dia tu lah. Cara betul. Okey. Bagi yang ni dulu lah. Assalamualaikum. Yang nama Zafri. Zafri. Untuk four wheel driving experience tak ada lah. Belum ada lah. Bukan tak ada, belum ada. Nanti akan ada lah. Pernah bawa lah tapi jalan biasa je lah. Tak yang adventure punya guna four wheel gear tu tak pernah lah. Okay, lepas tu dari segi accident setakat ni tak ada lah pengalaman. Untuk expectation untuk learn more lah sebab kita baru nak ada experience. So nak something new untuk bawa balik. Okay, nama saya Muhammad Daniel. Experience by driving four wheel. Four wheel. Four wheel belum ada. Belum ada lagi. Belum Okey. ada. Oh, ni semua best ni. Best baru ni. Kena tanya abang-abang sini nanti. So expectation tu rasa macam
nak explore kalau ada experience untuk wire track ke, memang minat untuk bawa 4x4 tu. Tak apa, kalau dah main dengan PGB, main dengan pipeline, Hmm. buang lah bawa orang itu. Okey, Kena boleh. abang yang di belakang. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muntari Zamada. Dari Pantai Rizal. Rizal. Nama Kuwaifo ni 20 tahun lah. 20 tahun dah main poin. Tapi semenjak masuk maintenance ni, maintenance kita orang kurang dalam main Kuwaifo. Semua main atas jalan atas. Atas je lah tak. Jadi tu Ada lari hair. Tapi kata sekarang ni maintenance kita kurang sikit lah untuk explore main-main ROW kan. Dia lebih kepada operation punya team. Operation meeting lah. Kalau dulu tu kalau zaman Pak Lain tu memang normal lah, sangkut ke rescue ke memang normal lah. Pipeline Semenanjung ke Sabah Sarawak? Semenanjung lah. Ada yang daripada SSCP? Ada. 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 Abang SSCP. Okey. Sebelah. Assalamualaikum. Nama Muhammad Zaidi. Ada experience ni start masuk PGB 12 tahun lah. 12 tahun dah eh? Orang lama, orang lama. Macam sama macam Rizal lah, dah masuk maintenance ni memang tak ada. Kurang Kurang masuk lah. orang lama. Main soft je lah, tak ada hard lah. Okey. Okay, saya Naim bin Haji Ishak. Sekarang bertugas di Seremban. Seremban. Pipeline dah masuk ke tahun ke-30. Driving experience sejak kita buat pipeline loop apa semua termasuk SSGP. Tapi yang paling kata orang tu takut sekali dekat SSGP lah. Especially kita nak pergi dekat menarap camp apa semua tu kan. So pernah experience memang sebab kita selalu berselisih dengan Samling punya balak apa semua tu. Mengelak kereta tu betul-betul sikit duduk dekat tepi bukit lah. Betul. Lepas tu member datang, member pun sangkut. By the end, excavator datang tarik. Excavator juga lah. Tarik 2 sekali pick up kat keluar. Lah tapi kalau saya cerita bagi tahu yang baru ni lah. Sebelum ni 2022 ni 2021 saya ada pergi. Berbeza jauh track tu dengan 2018. Oh, jauh 3 tahun tu mula-mula saya masuk tu, saya masuk ke Bedian, dari Long Lama ke Bedian, saya masuk dulu 6 jam. Okay. Sekarang ni 3 jam. Oh, Jalan tu dah lebar, dah luas. tapi still tanah lagi lah. Still tanah, masih tanah. Tapi nampak dia dah buat teres. Dia orang kata ada persimpangan Pemborneo dekat lepas Long Lama tu. Okay, okay. Sebab tu nampak proper lah kat situ. Nampak dia dah buat teres dekat bukit dia semua tu kan. Oh. So yang teruk dia dekat mula-mula kat Kuari. Lepas tu dah jalan lebar. Dah jalan macam jalan Persetuan, dia dah tak ada kiri kanan. Mana highway lalu situ kan? Mungkin tapi tak ada dalam plan pun saya rasa. Sebab kalau ikutkan Pemborneo yang sekarang ni dah jalankan, mungkin package lain lah. Tapi dah getting better lah dia punya jalan. Tak challenging lah. Kurang challenging. Dia challenging dia dengan lori balak lah yang arrow kiri kanan tu. Ya, ya. Itu tak ada kat Semenanjung. Undang-undang sendiri. Semenanjung undang-undang dia kita duduk kiri, orang duduk kanan, incoming duduk belah kanan. Sana tak ada ikut arrow tu. Betul. Pak Balak. Balak. Okay, abang sebelah Ya, nama Muhammad Safwan. Safwan. Driving experience tak masuk PGB kan 6 tahun 11. Start masuk PGB lah. Experience apa insiden mobile phone tak ada je. Tak pernah accident. Memang pemandu berhemah lah. Main kalau four wheel pun masuk high je. Memang high lah. Masuk high. Okey. Hari ni kita akan belajar bila nak kena masuk tu. Okey. Abang yang belakang. Nama saya Ahmad Rafi dia, Rafi Rafi. Rafi. Driving experience tahun 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Bawa 4 wheel lah 3 tahun lebih. 4 wheel lah, 4 wheel. 4 wheel Petronas. Betul lah, betul. Okey. Betul lah, mau belajar 4 wheel. Lepas tu, accident ni tak ada. Expedition tu banyak lah, sebab banyak benda yang saya tak tahu kan. Macam bila nak switch ke low gear, bila nak switch ke high gear. Okey. Even saya tak confident bila nak turun bukit sebab tak nampak bawah. Bukit yang contoh. InsyaAllah lepas pada training ni saya akan tunjukkan cara. Saya akan share pengalaman saya macam mana nak buat mengikut SOP, mengikut manufacturer punya suggestion. Kalau Triton, Hilux, mostly sama je lah. Sebab manufacturer pun dia keluarkan kereta, dia ada bagi tahu guide, ada buku kat situ. Bila nak pakai, waktu mana nak pakai, bila tak boleh pakai.
sebenarnya kena baca lah. Tapi untung ada grup Petronas saya tengok ada yang dapat kereta lease 3 tahun sekali tukar. Ya. Ada yang asset company. Betul. Yang asset company tu saya tak pasti macam mana. Ada yang pakai asset, ada yang leasing. Yang leasing tu okey lah. 2 tahun je dia dah minta tukar. 2 tahun dia minta tukar. So dia sentiasa dapat kereta baru. Tapi challenging juga untuk yang dapat kereta baru ni, dia kena belajar sebab sistem kereta baru tak sama dengan kereta lama. Betul. Ada seorang lagi belum? Seorang kita Berkenaan diri. Kenalkan diri sikit. Baju depan. Ayo, berkenaan diri dulu bang. Nama Muhammad Gaddafi, Maintenance Engineer. Muhammad Gaddafi. Driving experience 4 tahun. 10 tahun kan? Accident motor lah. Four wheel pernah? Sedih four wheel. Tak pernah ha? Okay. Expectation Untuk kursus four wheel ni. macam mana nak elak skidding ataupun bila berlaku skidding tu macam mana kita nak control. Okay. Right. Bila cerita rasa 2, 3, 5, 7, 10, 12. Akhiri seorang kan? Oh ada 13 hari ni? 13. Ada yang tak sign attendance ke? Dari ni kan? Yang pagi tadi punya. List ni ada 15. Tak datang 3. Siapa ya? Tak datang 3. Tak datang 3 kan? Kau yang tak sign tu 3. Siapa yang ada? Muhammad Abdul, Abdul tak ada. Abdul Razak bin Jaiz, Tak ada. Ibrahim bin Abdullah. Ibrahim dah datang last session. Oh, Ibrahim dah datang. Abang ajak dia on the quarantine kan. Razak kalau sikit. Ada operation constraint. Oh, list nama ni ada 16. Betul lah ada 13. So semua dah sign lah. Okey, terima kasih. Okey. Baru pemakanan yang during training ni, tengok semua dah ada ni. Siapa nak pergi solat boleh keluar 2 orang lah. Kan sebab kita mengejar masa. Sini ada kes ke? Tak ada. Kes apa? Sini ada kes COVID ke? Ada last training saya datang tutup semua kafe ni. Betul lah kat kafe tu lah kan? Dekat kafe. So berjaga-jagalah So sekarang ni. maknanya dari segi sanitize semua tu dia orang dah Ada. buat dah. Dia dah tutup. That area semua dah tutup. Dia staff yang untuk kafe, bukan pantry. Okay. Yang kafe depan ni. So dia dah tutup session tu seminggu lagi. Dia punya staff pun dah quarantine. So siapa boleh go by keluar. Tak perlu minta izin apa boleh ni lah. Tingkat 1 kan, surau tingkat 1 naik lift tingkat 1. Okey, sebab kita baru lepas makan, minta bangun kejap semua. Kita tarik nafas je. Bagi segar. Kalau nak berubah tempat ke, nak alih tempat ke kan, kalau tak selesa boleh duduk seorang satu meja pun boleh, tak masalah. Okey. Tindakan 3. Tahan. Lepas perlahan-lahan. 3. Lepas perlahan-lahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lepas perlahan-lahan. Okey. Agak segar. Okay. Kalau ikutkan tadi Haji dah ajar secondary rhythm ni time ni 24 ni. So challenging. Untuk saya pastikan tuan-tuan celik mata dan tengok apa benda yang saya nak sharekan hari ni. Nak rehat, kalau majoriti nak rehat kita rehat. Tapi ikut plan pukul 3 kita rehat. Okey, baik. Sejam lagi, betul. Sejam boleh duduk kan? Agak-agak mengantuk tu goyang-goyang ke ikutlah. Okey. Objektif training kita hari ni, saya akan tunjukkan dan ajarkan driving teknik 4x4 yang selamat. Untuk mendapat ilmu tentang hazard, vehicle safety features, kenapa dan akibat, kalau dan kesan lah selepas mengamalkan defensive driving teknik dalam 4x4 sekali. Tadi session pagi DDT, lightweight vehicle, untuk bawa kereta on road. Ini untuk off road pun, kalau dah sebut wing, kita driving with safety lah. Kita tekankan aspek keselamatan. Okey.
Learning outcome kita, reduction in accident due to human error. Be a safe driver. Ni key point dia, safe driver. Inculcate a safe driving culture, safe use of 4x4 safety equipment, correct usage of gear. Penggunaan gear yang betul lah. Gear dan mode. 4x4 ni dia ada dua, speed gear dengan transfer case. Dua benda berbeza. Saya akan sentuh lebih lanjut slide seterusnya. Okay, ini ada dua truk BJ sekarang ni. Kalau ikutkan situasi, kita dalam kenderaan yang tengah mendaki. Ni kawan kita dekat atas tempat yang rata. Apa tuan-tuan rasa hazard yang ada kat sini? Danger, gaung sebelah kiri. Kita kalau ikutkan, kita bawa. Kalau ikut rules dia, kita akan dapat ke kiri. Kalau kita nak berselisih. Betul? So ni hazard kita sebelah kiri. Lagi, apa lagi hazard dia? Tanah runtuh belah kanan. Batu ni kita tak tahu dah macam mana. Boleh runtuh ke cerun tu macam mana. Ada batu jatuh. So basic rule dia, kenderaan mendaki diberi keutamaan untuk mendaki. Tapi kena ada sikap toleransi. Kalau berjumpa macam ni, kita nampak dia di tempat yang selamat, mungkin dia berhenti. Tapi kalau dia tengah menurun bukit, mungkin ada suram kan, dia turun, selisih. Dia tengah turun, kita tengah naik. Siapa yang ada tempat selamat, berhenti. Kena ada sikap toleransi. Jangan kata ini jalan aku, jangan amalkan benda tu lah. Ini jalan aku jalan dulu. Bukan. Kita driving off-road, kita ada sikap toleransi. Kita utamakan untuk keselamatan dua-dua pihak. Jangan kita je selamat. Kita je selamat, member tak selamat. Okey, akhiri belum mengakhiri kan? Perkenal diri dulu. Tapi tak apa lah. Akhiri exemption sebab dia batchmate saya. Dulu 2012 lah. 2007 sekali dia. So ni pernah jumpa track ni? Pernah jumpa kan? Kalau pernah jumpa track ni, kira ni dah semi hardcore dah ni. Dah agak teruk ni. Track yang panjang, kalau Game 4 panggil track bubur ni. Dia bubur, nampak seronok. Kalau Game 4 ada yang nampak dia seronok jalan ni. Boleh cas. Seronok spin. Boleh buat drift. Dia kat sini dia boleh drift. Kadang-kadang dia sengaja je tak lock Huawei. Tengah main Huawei dia unlock Huawei tu. Dia nak charge kereta dia. Provider dia pakai tayar yang betul, dia boleh lah drift gili-gili sikit. Kalau dia pakai tayar HT, pakai tayar AT, dia duduk situ lah sampai sudah. Dah tenggelam axle, tak boleh buat apa lah. Minta tolong backhoe ke, minta tolong member pun dah susah lah. Setakat satu kereta nak wincin, jahanam winch orang. Lalas kereta. Okay, kalau ikut situasi ni, dua kenderaan ni menuju ke arah yang sama. Tapi kenderaan depan tu dah berpusing. Agak-agak apa faktor dia berpusing macam tu? Tubuh tu. Tayar lah. Tayar dia kontrol ni lah. Kemungkinan pemilihan tayar yang salah. Kemungkinan mode gear yang salah. Dia pakai 2H. Kemungkinan lah, sebab kita tengok gambar je, ni bukan video kan. So daripada gambar ni, apa yang kita boleh simpulkan, mungkin dia tak lock 2H, dia tak lock 4-wheel, dia pakai 2H. Mungkin tayar dia, kalau dia dah lock 4-wheel pun, tayar dia dah botak. Ataupun tayar dah kena balut dengan mat. Ya, dah jadi donat. Bahasa mudah dia, tayar dah jadi donat dah. Pakai tayar MT ke, centipede ke, kalau dah tak ada traction, tak ada guna lah. So macam mana? Kalau tayar dah donat tu, apa kena buat sebenarnya? Cuci. Pasang rantai. Pasang rantai pun boleh. Sebenarnya kalau tayar dah donat, track tu dah lembik, kita berhenti, kita rehatkan kejap kereta kita, cuci tayar, bunga-bunga tayar tu. Tak pun kalau malah nak turun, cas kereta tu. Pakai tui, cas, bagi buang semua lumpur-lumpur yang melekat tu. Kalau tak boleh juga, berhenti. Kadang-kadang benda ni terjadi selalunya pagi ke petang. Tengah hari jarang jadi tayar jadi donat. Sebab lumpur tu cepat keras. Tengah kita jalan tu, lumpur tu dah keras. Katalah dah jadi macam ni, rehat sekejap. Tengok kalau dah keras, korek-korek sikit, buang, bagi ada bunga balik. Kalau tak ada bunga, tayar tu dah macam donat lah, licin je kan. So memang dia akan spin. Brake pun dah tak ada guna lah. Dia akan menggunsur.
Kalau macam ni sebab dalam gambar tak nampak bahaya. Situasi dia, kita tunjuk kat orang, tunjuk kat telefon, orang kata, ni je bukit dia. Ni pun tak lepas. Dia kena bawa dulu, kena tengok apa bahaya agak-agak kalau jalan macam ni. Ada rat air, longkang air. Ni tanah merah yang keras ni, licin ni. Kalau hujan sikit, dia dah licin sebab dia keras dan dia tak rata, traction tak ada kat sini. So bahaya dia, incoming kita tak tahu sebab ada kat depan tu ada junction, ada persimpangan, jalan tak lurus. Jadi waktu kita mendaki, kita tak tahu incoming datang pada depan. Jadi sentiasa berhati-hati, gunakan horn, gunakan alarm signal. Macam mana kita nak alertkan orang depan, bagi tahu kita tengah mendaki bukit yang bahaya ni. Okey. Kalau macam ni, rasa-rasa apa bahaya dia? Rasa best ke rasa bahaya? Tu nak kena tahu dulu. Kedalaman dia tak tahu. Dalam tak dalam. Kalau ni track yang walaupun kita dah hari-hari lalu, mungkin ni track dah nak sampai lah kita punya office, memang dia ada slope macam tu kan. Semalam lalu okey, hari ni lalu sangkut. Apa sebab dia? Sebab setiap kali kita nak melepasi sungai atau halangan berair, kita kena pastikan kedalaman sungai tu, kedalaman lompat air tu, keadaan permukaan bawah lembut ke keras. Jadi cara paling efektif kita sendiri turun. Tapi waktu tu kena ada kawan kita yang berada atas darat lah. In case tanah jerelus ke, kita tak boleh naik, dah selekat lumpur para-para, tak boleh nak naik, kena ada member tolong. Kalau kita duduk situ, minta tolong, kita seorang kan. Kalau seorang tengah bekerja, jumpa macam ni, nak buat macam mana? Cari kayu, betul. Ataupun report dekat safety jalan bahaya, kena hold lah. Kena pastikan jalan tu betul-betul selamat, baru teruskan perjalanan. Rule dia, kalau off-roader, dia akan check ni, dia akan check, dia akan turun. Seorang member duduk atas darat, standby, dia akan turun. Lalu semua dia akan rasa kat mana lubang, kat mana lembut. So dia tahu nak plan kereta dia, kat mana dia nak kena ada lajak, kat mana dia nak kena charge. Kalau dia hentam je, terus terjun, dah sangkut. Setakat sangkut tayar tak ada masalah, boleh winch. Kalau dah sangkut axle, winch pula duduk dalam air tu, nak gapa kat mana? Bukan senang. Jadi kalau nak lalu juga, kita kereta yang equip dengan winch, tarik dulu siap-siap waktu winch tu masih elok dekat atas darat. Jangan dah terjun, win. Kalau saya jadi co-pilot pun saya maki. Dah kau terjun, kau lah tarik win kan. Takkan nak suruh aku pula. Tambah-tambah kalau win yang letak kat depan, bumper besi, win tu yang berselam dalam tu, bukan senang nak release. Kalau air sungai jernih tak apalah, sambil-sambil mandi kan. Kalau air lumpur macam ni, dah kubang babi ke, bergaduh pula dengan pilot ke pilot kan. Okay, ini preparation before work, pre-inspection checklist untuk 4-wheel lah. Selalunya kalau untuk bekerja atau rekreasi, paling penting first aid kit. At least ada Panadol, ada antiseptik, ada bandage, ada plaster. Itu benda-benda yang paling basic lah. Sebab first aid kit ni dalam hutan, hospital jauh, takkan nak harap daun kapal terbang je. Jumpa ke tak jumpa, tak tahu. Tahu ke daun kapal terbang? Kalau orang senior, orang berpengalaman, dia tahu daun kapal terbang. Daun yang kalau kena pacak dulu, digigit-gigit, dia ludah sikit, dia nak tampal. Dia nak kalau yang tak biasa, tertukar pula daun kapal terbang dengan yang daun yang biang tu. Tak pasal. Lap-lap, luka tak berhenti, makin gatal pula situ. Daun kapal pasir tu, pasir. Okay, seperti equipment ni lah, barang-barang dia. Seperti equipment dia ni. Personal equipment checklist. Selalunya kalau geng SSGP sekarang, dia ada satellite phone. Saya tak pasti geng Semenanjung dapat ke tak. Tak dapat sebab rasanya sebab coverage tempat kerja ROW korang masih ada line kot.
Kan? Jadi tak perlukan satellite phone. Kalau macam di SSGP, line memang tak ada. Wi-Fi pun sekarang dah advance, dah ada Connect Me, kena beli. 1 gig RM10. Macam air 10 gig tu. Tak rasa. Tahu-tahu habis. Selalunya power bank penting zaman sekarang. Tambah-tambah kalau kereta tak ada cigarette lighter charger, mesti ada power bank. Tak ada power bank, susah hidup. Bila tak ada communication, tak ada connection, dah jadi problem kat kita. Sebab dekat phone kita, GPS kat situ. Waktu solat pun dekat situ. Nak cari kiblat pun kat situ. Kan? So benda yang penting untuk kita kekalkan dia sentiasa hidup handphone kita. Tambah-tambah bila kita keluar bekerja, yang penting kita boleh dihubungi. Roti penting. Betul. Roti dengan biskut. Roti dengan biskut, ration paling penting. Wajib. Kalau kerja off-road, air mineral, roti, biskut bawa lah. Walaupun hari-hari lalu, Arul dah beli ni hari-hari, sekejap je, setengah jam je masuk. Kita tak tahu hari esok tu nak pancit tayar ke, hari esok tu nak sangkut ke, entah ada failure enjin ke, belting putus ke. Benda tu sebab apa kita kena ada ration, kita kena ada power bank. Benda tu paling penting untuk kekalkan emosi kita stabil. Tambah-tambah kalau kita ada 2-3 orang kawan, kalau seorang dah emosi tak stabil, banyak benda yang tak ini akan berlaku. Itulah nak bergaduhnya. Kan? Jadi apa-apa jadi pun, bila kita ada ration, kita ada power bank, kita ada boleh connect dengan orang, so kita boleh minta tolong dan kita dalam keadaan yang selamat lah. Okay, paling penting sekali sama macam driving on road, land the journey lah. Cuma dalam, kalau kita nak pergi arus dalam hutan, mungkin kita tak boleh ada ETA. Kita tak boleh nak waste, nak tengok berapa jam sampai, berapa kilometer. Tapi kalau kita dah tahu travelling kita berapa lama, laju kita maksimum 40 je, kita dah boleh estimate berapa jam perjalanan untuk certain distance. Okay, start dengan benda ni. Ni apa benda ni? Shaker. Oh, ni orang lama. Refresher ke baru semua ni? Ni refresher. Dah pernah ambil ni? Cik ya. Okay, shaker. Mostly semua barang 4-wheel recovery kit dia ada weight load limit dia, test limit dia. So boleh tengok kat sini, dia ada emboss, boleh baca lah. WLL, weight load limit dia berapa? 4 tan. Size 3/4 kan, 3 suku. Okay, cara nak guna dia, shackle ni guna bila terpaksa, kena ingat. Keyword dia bila sebut shackle, sambung. Kan? Sambung. Kita guna shackle untuk buat penyambungan. Tapi bila terpaksa sahaja. Sebab apa? Penambahan shackle ni merupakan penambahan titik lemah dalam aktiviti winching. So shackle bila kita gunakan, kita dah ikat sampai ketat, penuh, pakai kuasa jari saja, kita release separuh pusingan. Mesti release separuh pusingan. Sebab apa kena release separuh pusingan? Ada yang tahu jawapan? Sebab masa tarik nanti takut dia terus jadi lock. Ya, bila kita bagi tension dekat boat ni, kalau dia dalam keadaan yang ketat, dia akan merosakkan track dan kita akan susah nak buka balik. Kita perlukan plier, kita perlukan tools lain. Jadi shaker ni dah ketat, release by half. Sentiasa ingat benda tu. Shaker ni pula kalau tengok kadang-kadang bumper-bumper besi tu, dia letak kat bawah bumper besi tu, dia letak ikat. Itu dia ikat dah ketat, hujan panas, dia nak buka pun dia tak boleh dah. Jadi mostly barang-barang macam ni, snatch block, sentiasa greasekan dia. At least WD-40 kan dia, bagi dia ada pelincir. Alright, ni shackle. Ni apa ni? Snatch block. Tahu lah. So kelas ni advance ni. Dah ada orang tahu snatch block. So saya rasa okey, untuk snatch block bila masukkan tali dalam snatch block ni dipanggil apa? Itu kita panggil reeving. Kadang-kadang bila kita pergi dengan old timer, off-roader, dia tak sebut
pun nak pakai snatch block, dia kata, oi, reving. Dia sebut reving tu, so kita kena tahulah, ambil snatch block, masukkan, buat double pull winch. Dia tak nak tarik. Kalau dia sebut reving, kita tarik je. Waktu tu dengan emosi tak stabilnya, yang keluarnya makian je. Aku dah sebut tadi kan reving. Itu apa yang saya mula-mula tahu. Istilah tu saya kena macam tu kan. Dia kata reving, saya tarik je sangkut kat pokok. Dia kata aku dah kata reving tadi. Kita reving apa reving? Dalam hutan ni kata sangkut ni kan. Ambil snatch block tu. Lepas tu dia kata dia purposely marah sebab dia nak bagi saya ingat perkataan tu. Sampai hari ni saya ingat benda tu reving. So snatch block, dia punya keyword dia, snatch block ni apa? Kali kau. Pindah. Oh, pindah. Kita pindah beban. Macam lapar je. Macam lain dia. Okey, kalau ada pada tempat Sabah Sarawak dia sebut benda ni takal je. Dia menggunakan konsep takal lah snatch block ni. Dia ada bearing, cuma takal yang biasa kita belajar waktu fizik dulu, waktu belajar sains dulu. Kita pindah beban macam tu je lah. Kan, buat double pull winch. Samalah. So yang ni dia ada maintenance dia, kena tengok bearing dia berkarat ke tak berkarat. Kalau gosok macam ni, ketat je, tak licin, maksudnya bearing dia dah pecah. Dia tak boleh kata apa yang kita bawa dalam hutan ni kita kena pastikan berfungsi lah dengan baik. Jangan setakat bawa je, setakat ada. Sampai hutan tak boleh pakai. So ni ada dua jenis ni saya bawa ni. Satu ni apa? Kalau sling tu yang selalunya pakai dekat forklift, yang ada line. Itu sling. Ataupun sling tu kalau guna untuk off-road, kita panggil extension strap. Yang pendek macam ni selalunya tree trunk protector, strap pelindung pokok. Guna dia untuk apa? Untuk melindungi pokok sahaja. Tapi boleh guna jugalah untuk extension, tapi dia pendek je. Selalunya dia sepemeluk pokok. Sebab apa kita guna? Kita sebagai off-roader, kita pergi masuk hutan, tak kira rekreasi ke, tak kira kita bekerja, etika je, kita tak boleh rosakkan pokok. Kita kena jaga. Sebab kalau kita frequent lalu situ, kita perlukan pokok tu sentiasa untuk wincing. Kita kena pastikan pokok tu sentiasa hidup. Wincing tak boleh dekat tunggul mati. Tak kira tunggul tu orang kata pokok meranti besar, tunggul tu kuat, rules dia tak boleh. Tunggul mati bahaya, berbahaya. Kita tak tahu keadaan lubang dalam dia kosong ke, kekuatan dia. Jangan ambil risiko dan benda tu boleh tumbang. Kita pakai pokok hidup. Sama juga macam buat titi. Kita nak buat titi dalam hutan, jangan ambil pokok yang dah mati, ambil pokok hidup. So ni tree trunk protector. Ni strap, tapi strap apa ni? Ini snatch strap. Sebab apa snatch? Kena ingat, snatch tu menyentak. So guna untuk sentap kereta yang tersangkut. Apa beza dia dengan sling? Snatch strap ni dengan extension strap, dia ada elasticity. Dia boleh meregang, dia boleh kembali ke bentuk asal. Dia panjang asal, dia snatch. Dia guna untuk snatching. Sebab apa kita pakai yang ada elastik? Sebab bila kita letakkan satu beban load yang lebih daripada weight load limit dia, dia akan meregang dan dia akan kembali ke bentuk asal. Dia akan membantu untuk melepaskan kereta yang tersangkut. Kalau kita pakai extension strap atau sling yang ada 1 tan, 2 tan, yang ada berapa line tu, kita lebih pada load limit dia, kita sentak, dia akan putus. Dia akan ada break point dia. Yang ni break point dia tinggi. So fleksibel dia tu tak ditarik yang panjang kan? tak boleh tarik tangan. Memang kuat lah, memang Kuat. berapa kilo, ada Tan. Tan. Kalau kat sini dia ada rating dia. Rating dia kat sini. Rating dia ada dekat dalam belah dalam tu. Dekat stiker dia tu. Tu dia punya kekuatan tarik tu. Kekuatan weight load limit dia dengan test limit. Selalunya test limit lebih tinggi pada weight load limit. Weight load limit tu
clearance yang dia bagi untuk tarik kan. Ha. Tapi test limit tu selalunya lebih daripada tu. Dia dah test up to that limit lah. Dan benda tu boleh kembali ke bentuk asal balik. Okey. Winch. Semua kereta tuan-tuan ada winch sekarang? Ada ya? Tak semua lah. Tak semua ada. Sebab requirement clearance tu tak sama. Betul. Kertis memang perlu ada. Kertis belum ada lah. Sebab orang beli di dalam hutan. Yes. Yang Shah Alam dalam sawit. Betul. Tapi sebenarnya benda tu lebih baik ada daripada tak ada lah. Tapi sebab kalau still ada connection telefon, still boleh minta tolong kawan-kawan. Kadang-kadang walaupun ada wish kita call je member. Tolong. Tarik. Tapi pastikan strap kena ada lah. Kalau dia datang pun nak tarik macam mana kan. Inilah antara barang-barangnya. Tuan-tuan, sikit. Winch tu kena ada PM tak? Ini masih preventive maintenance so kita dia. Ada. Okey, winch kena tengok dia pakai Pakai wire rope atau lam. ARB. ARB. Okey, ARB satu brand yang mahal. Brand Australia. Brand yang branded. So untuk ARB maintenance dia selalunya kerosakan winch ni dekat solenoid dia. Bukan dekat motor dia. Dia ada satu box selalunya, box ni kat depan ni. Solenoid valve tu. Okay. So solenoid dia tu selalunya rosak. Hujan panas, ada wire leakage. Kadang-kadang ada current leakage, dia boleh short. Dan cara penggunaan winch yang salah. Kalau kita tap, pull kan. Kita bukan pull directly. Benda tu pun boleh terbakar. Dia jadi panas. Menggunakan winch terlalu lama, jangka masa yang terlalu lama tanpa rehat pun boleh merosakkan solenoid. Setahun sekali tadi punya kan? Preventive maintenance tak bukan. Dia at least kita test lah. Sebelum kita masuk hutan, at least kita test, keluarkan, masuk balik. Keluarkan bukan kena keluarkan habis, keluarkan 10 kaki, gulung balik lah. So check. Maksudnya remote kita dalam keadaan baik, solenoid kita baik, function lah. Kalau kita ada je winch tak function, problem juga. Dia ada lifespan tuan? Tak ada lifespan. Mana tak kisah lah. So gini macam kita dulu ya. Kereta kita di central operation. Kalau katakan dah sampai masa untuk kita dispose, yang baru ni kita tak ada winch. Sayangkan winch tu. Kita nak guna pada kereta lain lah. Takut dia kata 10 tahun ni rosak ni. Winch tak rosak. Winch just perlu servis saja. Kena servis juga lawa. Apa yang kena servis? Kita tanya tu sebab kita tak nampak. Selain daripada winching, dia punya motor tu juga lah. Motor, brush motor dia. Sebenarnya benda yang ada motor dia ada carbon. Betul. Carbon dah start dah. Carbon. Tapi selalunya kalau jarang pakai, dia takkan ada carbon. Dia rosak kat solenoid je. Solenoid tu harga dia sekarang di Shopee RM100 saja. Tukar solenoid tu, settle masalah. Dan selalunya yang rosak remote. Remote wireless disimpan dengan bateri. Tak pakai-pakai, bateri tu cair, connector dia berkarat. Itu je. Tapi sebab tu dia ada wire dengan wireless kan. Wire remote tu jangan bagi hilang, jangan bagi rosak. Tapi power biasa dia ambil daripada kat situ juga kan. Bateri. Atas yang kita cabut, kita cucuk, kita plug in dia punya dekat kepala atas tu. Dan kita masuk dalam kereta, kita pakai remote dalam kereta kan. So tu dia gunakan power daripada motor tu sendiri lah. Power pada bateri. Daripada winch tu, dia ada connect ke positif bateri. So means remote tu okey lah kan. Remote kan? okey. Selalunya tak rosak. Saya punya winch dah 12 tahun lah. Yang rosak solenoid je 3 kali. Mana boleh tukar sendiri ke? Boleh tukar sendiri. Tak dapat dia. Kedai-kedai. Kita nampak lah bang. Sebab dia connect dengan body. Dia ada satu kotak dekat dalam winch dia, ada satu kotak yang kena cocok tu. Dalam tu je solenoid dia. Kita tak usik pun ni. Motor, roller tak usik. Dia akan link dengan bar depan semua. Betul. Kan? Dan kalau kereta kita tak ada bar pun tak guna juga. Kedai pasang Betul bar lah, juga. betul. Betul. Biasa kedai pasangkan sekali terus. Betul. Tapi kalau sebenarnya kat mana nak install winch terbaik, dekat chassis. Ya betul. Di chassis. Betul. Kadang-kadang kereta-kereta baru dia tak ada ruang dekat chassis dia. Betul. Dia tak ada besi yang terkeluar. Jadi dia install winch dekat bumper. Bila winching, Cabut. ikatan bumper tu tak kuat, bumper tu yang pergi. Paling-paling dia akan rebeh dulu. Kalau rebeh tu sebab skru manufacturer keluar, skru bumper depan, skru semualah, dia ada clearance. Dia bukan fit. Dia bukan satu lubang bulat je. Dia ada bagi clearance. So in case ikat tak kuat, bumper tu akan rebeh dulu.
Benda tu senang, dia senang adjust. Longgarkan, ikat balik je. Kalau kereta-kereta lama, Land Cruiser, Pajero, memang manufacturer dah keluar, dia ada satu tempat untuk letak winch dekat chassis. Chassis dia kat depan tu dia ada macam tanduk. Dekat situ lah letak winch. Sebab apa kita letak winch kat chassis? Kita nak tarik kenderaan pun, kita ikat di chassis. Bergerak chassis, bergerak satu kereta. Kalau ikat di bumper, mungkin bumper je yang bergerak. Ya, dekat bull bar. Tapi bull bar pun sekarang, kalau bull bar ARB, bull bar TJM, boleh. Sebab dia punya point ikat dekat chassis tu banyak. Dia at least ada 6 point diikat dekat chassis bull bar tu. Dan winch kita 4 point ke bull bar. Tak bergerak lah selalunya. Dia kalau yang brand Thailand, Bull, 2 point je ikat bumper dengan chassis dia. 2 point kiri, 2 point kanan. Memang tak kuat. So kena tengok lah macam mana nak buat bagi kuat kan. Highlift jet ni ada maintenance. Tambah-tambah yang expose hujan dan panas. Tak ada lah. Sekarang tak ada lah tu. Ni barang ni dah tak ada. Dekat tak ada yang beli dia. Dekat store. Ada game PGB kata duk simpan kat store banyak. Ada. Tapi customer So benda ni tak rosak. Ada. Benda ni tak rosak. Saya baru beli baru ni 6.5 harga dia sekarang. Kalau brand Highlift made in USA. Harga Petronas meninggal lah. Harga Petronas Yahudi tambah 40% lah. Jadi itu yang 38 inci. Yang 44 lagi mahal. Dia ada banyak saiz. So kat mana nak tengok rating dia dekat stiker dia. Kalau dah frequent pakai, kena hujan panas, stiker pun dah tercabut. Benda ni masih kuat, masih tahan. Cuma kena proper greasing. Tak boleh pakai grease yang tebal tu. Sebab dekat mechanical parts dia ni, kalau ada grease, habuk melekat, pasir melekat, susah kita nak pakai. Selalunya kita pakai WD-40 atau anti-rust spray sahaja dekat sini. Kita tak pakai grease yang tebal macam grease bearing tu. Sebab senang kita nak cuci. Kalau WD-40 tu kita tembak air, pasir pun keluar, spray balik. Kering, spray balik. Okay, besok practical kita, saya akan cover winching, single line, double pull, highlift jet. Itu semua orang kena buat. Ni ada 12 kan? So besok 13. Buat 4 team lah. Besok buat 4 team, winching by team. Malam ni pilih lah, PM lah. Esok geng aku Seorang tu mengadir lah. Yang seorang tu. Yang seorang tu join lah mana-mana. Okay. Besok buat satu team 3 orang. Seorang duduk dalam kereta, seorang tarik winch, seorang bagi isyarat tangan. So ada 4 group lah esok. Dan uphill downhill. Saya tak pasti Shah Alam macam mana. Di tempat saya petang hujan. Tak ada buat praktikal. Esok. Tak maksudnya yang uphill downhill benda semua. Ya, praktikal. Ada. Boleh. Tapi tak off road sebab Petronas pilih di Taman Botani. Kita ambil hilly punya bukit je. Dengan lagi satu sekarang dengan COVID apa semua ni kan. Lepas tu je. COVID satu, lepas tu weather. Memang kalau tempat saya petang hujan. Hujan ribut yang angin kuat. So benda tu kita tengok macam mana besok. Yang high lift dengan winching okey. Di tempat yang lapang, tempat yang selamat. Cuma Jambatan tak ada. Postpone hari-hari. Postpone. Okey. Ini antara barang-barang yang disuggest dalam first aid kit. Biasalah, benda biasa. First aid kit ada expiry date. Kena pastikan benda tu, report kat safety. Bang, dia tak macam barang 4wheel boleh maintenance. Benda tu kalau dah expired buang je. Cuma tuan untuk Petronas punya yang medication tak masuk. Medication. Betul. Benda makan tak masuk. Benda makan tak boleh. Okay, medication ni kita tak bawa dalam safety kit. Kalau kita ada penyakit, kita bawa dalam pouch bag kita sendiri. Dah tahu kita mungkin ada gastrik ke, darah tinggi ke, ada kencing manis ke, kan? So pastikan partner kita tahu kita simpan ubat kat mana, kan? In case nak kena makan ubat. Ada orang macam kencing manis dia tak boleh cucuk delay. Ada yang pakai insulin tu
Kan? So at least bagi tahu lah partner ni, aku ni kalau nampak aku bergegar lain macam ke kan, kau ambil lah benda ni. At least dah tolong ambil kan, dia cocok sendiri, dia masih boleh cocok. Kalau kita cocok kan salah cocok pula kan. Kalau tahu tak apa, kalau orang yang tahu dia tahulah nak cocok kat mana kan. Dia main cocok kan. Kena ingat ni vaksin ke lah, cocok sini kan. Okay. Dalam ni pun saya ada glove. Ni dah betul lah. Dia beli sarung tangan ni dah jawab. Dia beli sarung tangan Edward ni lah. Boleh, tak ada masalah. Bila lagi kan? So sarung tangan ni penting. Betul. Untuk mengendalikan barang 4-wheel, semua high lift jack perlu Betul. sarung tangan, winching perlu sarung tangan. Betul. Kita nak buka tayar pun Betul. disarankan pakai sarung tangan. Memang kena. Memang kena. Memang kena. Untuk safety dan untuk mengelakkan tangan kita cedera lah. Dia ada banyak jenis. Adalah satu tempat saya pergi training tu, saya kata besok prepare sarung tangan. Dia bagi medical glove tu kat saya. Saya sama kata, ni sarung apa ni cakap kan? Saya bukan nak sarung ni. Kata ini je yang ada bang. Tapi sebab dekat pedalaman saya okey kan je lah. Baik tak bagi glove American. Tapi glove tu bukan untuk saya pakai, untuk dia pakai. Lepas tu bila saya kata, ni nak tarik winch, pakai glove kau bawa tu. Kata takkan glove ni. Itulah aku cakap semalam. Seorang lagi member dia bawa welding glove. Bengkok tangan pun tak boleh. Dia ada welding glove yang boleh okey, yang lembut. Ada welding glove yang keras tu. Kata ini kenapa dah tampar orang. Kan? So bila kita tengok, okey, pastikan sarung tangan yang disarankan kulit. Yang lembut, kita boleh genggam tangan, kita boleh kontrol benda tu. Kulit ni sebab kita nak elakkan friction. Bila kita tarik winching, ada wire rope yang luka. Okey. Ni tadi dah cerita strap pelindung pokok. Gunanya untuk melindungi pokok sahaja. So bila kita buat single line pull, kita lilitkan tree trunk protector dekat pokok dan terus cangkupkan hook winch dekat situ tanpa gunakan shackle. Ni saya dah bagi tahu sekali, dalam video sekali. Besok praktikal tunjuk je. Itulah team 3 orang tu. Boleh ni. 3. Abang join mana-mana dia bang. Okey, ini snatch strap. Ni contoh dia, snatch strap. Ingat, dalam test nanti dia ada tanya tu. Petang ni garam pukul 4.30 ada test. 4.30. So, tak sempat mengantuk, kena test pula kan. Ni tak sempat mengantuk, kejap lagi kita nak rehat lah. Sikit lagi. Okey. Ni snatch block. Saya pun dah cerita tadi ni snatch block dia kan. So tengok, dia ada limit dia, cara nak pakai dia akan ditunjukkan dalam video dan saya akan tunjukkan besok dengan lebih lanjut lah. Alright. Damper. Ni yang selalu orang lupa. Dan benda ni yang paling penting dalam aktiviti winching. Alah kaki kereta putus. Alah kaki kereta pun boleh. Kalau game 4-wheel main challenge, dia sarung ni. Macam safety jacket ni. Sebab apa dia sarung? Tak pakai benda ni penalti. Penat je, dia buat time attack kena penalti. Benda simple. Gunanya bila kita winching, in case tali itu putus, tali itu takkan melibas ke kiri dan ke kanan, dia akan turun mengikut berat. Dia ada banyak jenis. Ada yang dengan pemberat, ada yang dengan poket. Macam yang ni, dia ada poket. Jadi kena letakkan batu, pasir, ataupun kalau tak ada, kalau tak pakai ni, kita masukkan je ni. Minimum 2 kilo. 2 kilo pemberat. So kita bagi tension, bila tali tu ada tension, kita bagi dia berat ke bawah. Jadi bila kita tarik, in case lah putus kat sini, yang depan ni akan jatuh, yang ni pendek je. Kan? Kat mana kita nak letak? Dekat weak point. Lebih panjang winch kita tarik, lebih banyak benda ni dipakai. Kita buat double pull kena ada 2. Satu letak kat snatch block, satu dekat main line. Satu dekat hook, kalau boleh dekat hook kalau ada lebih. Kalau tak ada benda ni, boleh pakai apa? Tadi lapik kaki. Lapik kaki pun
kena pasti gunakan lapik kaki yang boleh membalut macam tu. Jangan setakat letak macam tu setakat ada je. Jadi pakai lapik kaki yang panjang tu, bagi dia at least kalau putus dia boleh menurunkan sidai. Sidai pun elok-elok lah. Jangan setakat nak sidai macam sidai sepeda bus sikit je kan. Okey, kalau tak pakai lapik kaki Petronas coverall besar kan, Jadi berat. basahkan, gantung. At least dia berat. Antara benda yang disuggestkan. Bag kita pun boleh, bag recovery. Letak bag recovery tu, ni ada ni. In case tak ada lah, in case tak ada damper kan. Yang pastinya bila pakai winch mesti pakai damper. Jangan abaikan aspek keselamatan. Walaupun kita rasa okey, tapi benda ni kalau nak jadi habis dia lipas. Ada kes dia ikat, dia masukkan hook tu dekat shackle, dekat di ring kenderaan. Tapi di ring kenderaan tu boleh lurus. Dekat chassis tu, ring tu lurus. Dan benda ni pergi direct kepada driver satu lagi. Dah banyak berlaku. Jadi kena pastikan, sebab di ring kenderaan tu chassis kereta, tambah-tambah kereta dah 30 tahun kan. Mungkin kadang-kadang sebenarnya dia benda tu dah bekas accident, dah lembut, orang ketuk je balik. Dia dah tak original. Boleh tercabut kan? Dia bukan tercabut, lurus. Hook dia tu. Hook dia tu lurus. Dia ada hook yang betul-betul ni kan. Dia ada hook yang dia welding je macam tu. Tapi welding tu sebenarnya kuat. Tapi bila kadang-kadang dah bekas accident apa, dia orang ketuk-ketuk lebih kurang je, benda ni tak terbuka pun kat sini. Dia just lurus kat sini, melantun. Bahaya. Benda tu pergi direct tepat kepada driver tu. Cermin. Memang pecah. Pecah ni. Atas mata dia, sebelah mata dia efek. Itu berlaku kat Malaysia lah. Yang dekat video overseas kat Arab tu pun banyak Arab berlaku. Dia tarik pakai strap, dia sentak, putus. Dia putus, nut ni yang pecah, bolt ni patah, benda ni yang melantun. Winch tu ke bawah. Benda ni saja melantun. Macam ada batu lah. Laju tak boleh nak kira katanya tahu. Tak sempat nak tahan tangan pun. Tahu-tahu dah sampai lah benda tu. Benda tu aktiviti winching. Bila winching, sepanjang mana tali winch ditarik, sepanjang tu clearance kena buat. Maximum damper biasanya berapa clearance kalau katakan kita tarik panjang? Takkan satu cukup dah damper ke ada jarak? Lebih banyak lebih bagus. Kita letak damper dekat weak point. Satu dekat hook depan, satu dekat tengah. Tengah. At least kalau kita tarik single line pull, 2 kan? Minimum 2. Satu lah, minimum satu untuk single line pull. Untuk double pull 2. Double pull kita nak letak satu dekat main line, satu dekat snatch block kita. Sebab snatch block tu dekat situ ada kemungkinan probability untuk benda tu putus. Okay, ni shaker, ni S-hook. Pernah tengok S-hook? Okay, S-hook ni pengganti shaker lah. Dia memudahkan, mempercepatkan proses. Tak perlu nak pusing pulas-pulas. Hook saja untuk buat sambungan. Boleh juga bertindak sebagai snatch block kalau terdesak. Kalau geng-geng challenge dia pakai benda ni, dia tak pakai snatch block pun. Tak sempat dia nak rigging tu. Dia cangkuk ni dekat tree trunk protector, dia buat double pull. Terus. Lalu plasma kat sini, besi tak boleh lah. Kalau plasma dia akan lalu, dia akan return. Tapi itu out of tutup, bukan ikut buku punya lah. Itu trik nak cepat masing-masing lah. Kan. Drag choker chain selalunya guna untuk apa? Drag choker chain ni digunakan untuk balut tayar. Selalunya lah bila kita nak pakai high lift jack, kenderaan kita tak dilengkapi dengan bull bar atau side step heavy duty yang boleh jack. So macam mana kita nak jack kenderaan? Kita balut drag choker chain ni dekat tayar, kita jack dekat situ. So tayar tu akan grip dekat choker chain ni. Ataupun bila kita buat manual winching, menggunakan high lift jack, sebelah kita pakai drag choker chain, sebelah kita pakai strap electric winch lah.
Electric winch kena pastikan kenderaan yang tuan-tuan bawa tu, tuan-tuan tahu brand apa. Kalau pakai Won, barang US, Amerika, barang baik tu. Minimum untuk Won 2,800, 9,800 pound. Winch tu pun kan. Winch tu pun yang buat ARB. buat ARB, winch tu Won. Kalau pakai Won okey. Kalau pakai Won, selalunya jaranglah berlaku kerosakan. Paling-paling selalu nak je lah. Tapi selalu rosak dia punya itulah Besi ni. dia punya Wire rope. Dia wire rope. Okey, wire rope. So masa kita nak roll Aha. balik tu, dia orang main bantal setempat. Okey, dia tak susun. Okey, sebab dia tak ada line Itu yang line assistant tu untuk betul. susun. Betul. So benda tu kita kena susun. Kalau bila kita letak dengan tension tak boleh nak susun, kita kena adjust pakai kereta. Kereta tu yang kena kiri kita yang ke kena kanan. Okey, Ya. okey. Untuk susun tu. So pastikan bila kita susun tu benda tu fit, tak berkumpul sebelah. Ya, betul. Apa brand pun kalau dia berkumpul sebelah, Kanan. dia pecah atas ni, Habis. so dah tak ada pegang lah winch ni, kiri dan kanan ni, body winch ni. Roller ni dia jadi loose, dia boleh ke kiri ke kanan. Dia mostly design winch macam ni je. Dia ada dua untuk jaga body atas, dua body bawah. So tak boleh, pastikan dia bunyi bila kita winching tu tak boleh dia berkumpul sebelah. Macam mana? Kadang-kadang orang kata mana nak boleh susun, kita dah bagi tension dekat tali tu kan. Itulah gunanya steering. Kita adjust steering. Kena pastikan asal dia tak berkumpul je. Dah habis pakai, susun balik, kedudukan macam ni. Okay, ni high lift jack. High lift jack ini saiz 48, dia ada saiz 52, ada saiz 38, banyak saiz. Saiz 38 inci tu daripada sini ke sini lah. Lepas tu dia ada max load dia, ada minimum height dia, maximum height boleh jack, minimum height dia, ada measurement, ada dimension lah benda ni. Average berat benda ni 13 ke 14 kilo selalunya lah. Kalau China punya dia tulis farm jack, dia tak tulis high lift jack, dia tulis farm jack. Benda yang sama, tapi rating farm jack ni lebih tinggi. Nak percaya atau tak percaya, atas tuan-tuan. Dalam barang US, rating dia tu valid lah. Dan selalunya dia letak rating rendah pada yang dia test. Dia tak extra kan benda tu. Dalam barang China, dia bagi extra. Tapi ketahanan so far tak ada pun failure benda tu. Cuma ketahanan bahan, barang tu, saya dah pernah tengok yang farm jack, yang bengkok benda ni. Besi ni kena betul-betul kuat bila kita jack. Kalau katalah highlight kita 2 tan, so beban yang ditanggung tu 2 tan tu, dia letakkan dekat besi ni je. Bayangkan berapa kuatnya benda ni. Benda ni pun juga boleh jadi anchor point, ground anchor. Kita tanam, terbalikkan ni, ni buka atas ni, tanam 3/4, dia dah boleh jadi anchor point. Boleh juga guna untuk jadi manual winch. Jarak yang ni je lah, sepanjang ni je lah. Sepanjang mana jack kita, sepanjang tu je kita boleh winchkan kenderaan kita. Lagi, boleh guna untuk apa lagi? Dulu sebelum ada tools-tools yang power Milwaukee, bomber pakai high lift jack ni untuk buka kenderaan yang tersepit. So, jangan jack, buka akan bumpir kenderaan lah. Tapi sekarang bomber dah advance, dia pakai Milwaukee je, drill, potong kan. Okay, ni supporting equipment lah. Paling penting benda ni, benda lain biasa. Stopper, choke. Bila kita nak pakai high lift jack, kena ada choke. Kecuali kalau kita nak jack tayar depan, kita ada handbrake. Tayar belakang tu masih brake. Kalau kita jack belakang, depan tak ada handbrake, kereta boleh menggelungsur. Okey, ni personal checklist. Air, makanan, extra clothing, communication device, GPS. Ni dah sekali dah sekarang ni, zaman sekarang. Map
Phone dah sekali, 3 barang. Power bank. Oh. Okay, power bank. Dulu ada torchlight satu lagi. So torchlight pun dah sekali dalam ni. Dalam handphone. Satu device ada 4 purpose. Air paling penting. Kalau kita tak minum pun mungkin kereta kita nak minum. Air wiper, air radiator. Dalam hutan kan, mana nak cari. Makanan, at least bawa lah ration. Kalau kita 2 orang, bawa lah biskut agak-agak. Kena bawa ni biskut ni untuk saya ni kan. Okay. Okay. Ini driving teknik uphill. Memandangkan macam ngantuk je kan. So kita minta sharing lah. Kejap lagi kita dah. Kita minta sharing. Macam ni, kalau bukit macam ni, jalan kerasyaran, pakai gear apa? L. 4L. High. Mode high. Gear? Gear 2, 3. Okey. Okay. Itu apa yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ikut buku dia. Kita memandu pickup ni atas jalan 2H. Keluar pada jalan tar 4H. Masuk jalan balak, kerasyaran ke apa benda 4H. Obstacle, ada bukit, ada sungai, kena pakai 4L. Dan disarankan untuk training wheel, kita memang suruh pakai 4L. Sebab apa? Kita nak ada 4 second. Satu untuk kita pandang ke depan, satu untuk kita scan dan analyse, satu untuk kita buat ruang kenderaan berhenti, saat keempat tu untuk berhentikan kenderaan. Jadi bila kita pakai mode 4L, kita akan mendaki dengan perlahan. Dan kita akan kurang gunakan brake. Kita tak nak meluru, kita bukan setakat nak lepas je. Kita nak mendaki dengan selamat. In case ada incoming, kita boleh berhenti atau boleh beri ruang, boleh buat ruang. Jadi cara yang diajarkan sebelum di jalan rata ni, off-road, masuk 4L, pastikan 4L tu engage, mendaki dalam jarak dalam hal laju yang perlahan. Pelan-pelan je naik. Kekalkan momentum, santai. Memang lambat. Memang lambat. Sebab apa? Kalau laju totally salah. Sebab kita tak nak rushing, kita tak tahu. Buku tak nampak, tak best. Jadi kita mendaki dengan perlahan. Pelan-pelan lah. Gear 4L sampai ke atas. Okay. Sebab apa kita nak mendaki perlahan? Sebab ini limit pemandangan kita. Limit pandangan. Kita sepatutnya memandu, kita tak pandang 15 saat ke hadapan. Itu jarak yang paling selamat lah tu. Kalau kita memandu, pandang 15 saat ke hadapan. Itu kemampuan manusia biasa. Kalau yang nak pakai 4 mata, kemampuan dia berkurang sedikit mungkin. Tapi kalau dia pakai spek, mungkin boleh dapat lebih. Mungkin lah. Tapi kalau dia buka spek, dia dah kurang 15 saat. Mungkin dia boleh nampak 8 saat ke hadapan, 10 saat ke hadapan saja kan. Okay. Kalau bukit tu terlampau panjang, di Sarawak ada Bukit Mago. Di Kertih hari tu pun, saya tak ingat KP berapa waktu saya training graphite. Try gear 1 tak naik. Graphite? Bukit anak dara tu. Bukit, betul. Bukit anak dara tu pergi. Tapi Bukit anak dara waktu tu baru tolak. Dia baru tolak. Dia kata jalan ni dah okey. Tapi mula-mula saya suruh dia tunjuk je. Tunjuk masa nampak naik. Dia kata, biasalah ni 4L gear 1. Dia cah duduk situ je lah. Dia kata, okey, kalau bukit yang panjang ada obstacle. Kalau bukit tu kata okey gear 1 boleh naik. Tapi kalau bukit tu ada lopak air, ada rat air, mana boleh naik gear 1? Nak laju kan. Jadi naik dengan gear 2, start dengan gear 2, di pertengahan bukit tukar gear 1. Shift down boleh, shift up tak boleh. Lepas tu mendaki saja. Tapi disarankan kalau tak pasti, gunakan mode 4L terus gear 1 je. Ataupun 4L gear 2 jangan shifting, biar sampai habis. Dia selalunya orang pakai gear 2 ke gear 1 ni bukit yang panjang dan steep. Kalau bukit tu setakat pendek je, gear mode 4L tu pun dah boleh, gear 2 dah boleh naik lah. Dan mungkin kereta baru, ada yang driver yang lebih berexperience, dia pakai gear 3 pun boleh naik sebenarnya kan. Dia ada lajak, bila ada lajak. Dan kereta baru dia ada power. Okay. Sekarang mudah je.
Sekarang pulas. Dulu Kena- nak tinggi tu apa? Kena tahu juga pulas. Ada setengah kenderaan setakat pulas je dah settle. Ada setengah kenderaan daripada 4H ke 4L tu, bila kita pulas kita kena hold. Pastikan indikator tu tak berkelip. Bukan sikit. Kena tekan. Kita tekan dan hold sampai dia hilang berkelip, baru kita lepas. Kalau kita pulas, kita dah tekan lah, tapi kita terus pulas kan, dia beep, dia beeping dan dia berkelip indikator tu dekat meter. Itu tak engage lagi 4L. Bila dah engage 4L ni kita boleh rasa steering jadi berat, enjin pun jadi meraung sikit. Ada kenderaan yang kalau auto gunakan, jangan guna D, guna yang L tu. Ada D, 3, 2L. Betul? Guna L. L tu lower gear lah, last gear untuk gear kira macam gear 1 lah. Sebab bila pakai D, dia akan shifting. Kita tak nak kereta tu shifting. Shift up waktu mendaki atau menukik bahaya. Kita akan jadi meluncur. Okay, speed according to condition, speed of gear, accelerate. Charge lah, kena charge lah kalau kena maintainkan RPM tu. Do not lose momentum by braking or change gear. If unsure, stop, walk and check on the opposite side at the top of the hill. Sama macam dekat air. Kalau tak pasti, parking dulu kat tempat selamat, jalan kaki dulu tengok. Lepas pada bukit ni, jurang ke, ada lopak air ke, ada bahaya lain, ada pokok melintang ke. Jangan kita naik, kita tak nampak lagi puncak ni. Sampai ke atas tu punya jalan tu putus. Bukan senang nak reverse tu. Bukit, kalau bukit curam kan. Okey, kalau konvoi, pastikan kereta hadapan tu lepas dulu halangan tu. Lepas tu ada communication, dia kata clear baru naik. Jangan kita bantai naik je terus. Jangan mengikut. Kita tak tahu ada brake failure, entah driver tu tak biasa mengundur. Jangan cucuk angin lah. Kalau dengan member pun elakkan benda tu, bahaya. Benda tu memang bahaya. Takut dia panik, kita pun panik. Kalau kita sanggup korban bumper kita depan, tak boleh tahan dia kan. Okay, downhill. Pernah lalu bukit macam ni? Biasa. Okay, kalau bukit macam ni, selalunya kalau ada rat air, cara paling selamat kita duduk dalam rat. Tak kira lah rat tu dalam ke apa ke, duduk je dalam rat tu. Tambah-tambahan bila hujan. Sebab bila kita menurun, kita ada graviti yang menarik, kita ada bantuan tayar, kita boleh turun walaupun tersangkut labu tu. Dan kita ada bantuan winch lah. Winch down waktu tu lebih mudah lah. Elakkan meniti waktu turun bukit Kalau ada rat air dalam kan, jangan meniti. Kalau tak confident, jangan meniti. Bahaya, meniti kalau satu tayar terjatuh, boleh terbalik. Dan kebanyakannya kes yang terbalik perlahan jadi macam tu lah. Dia meniti bukit tu, tayar tak ada friction, dia brake. Kita tak nak pakai brake. Brake tak boleh pakai sebenarnya. Sebab bila kita off-road, kita banyak pakai brake. Brake panas, brake jam, brake bengkok, disc brake bengkok, rotor. Jadi benda-benda tu kita nak elakkan. So bila turun bukit, kita pakai engine braking. Engine braking ni ada dekat mode follow sahaja. Follow. Kalau pakai 4H, tak rasa engine braking. Tak tahu pun apa yang engine braking. Orang sebut engine braking. Rasa macam free gear. Macam free gear, macam dekat kelas lah. Kalau kereta manual, meluncur macam tu je kan. Jadi kita turun bukit mesti gear 1. Mesti. Tak ada gear 2 turun. Sebab kalau kita dah pakai gear 2, katalah terlupa tukar gear, kita turun tadi, tengah mendaki turun kan, gear 2, kita dah tak boleh shift down dah. Sebab dengan rotation tayar yang tinggi, RPM tinggi, kita tak boleh shift down. Ada safety kereta, dia akan lock daripada shift down. So pastikan bila turun bukit, ikut rat air, pakai mode 4L gear 1. Sama macam mendaki, bila turun, pastikan kereta depan kita dah selamat turun, baru kita turun. Jangan sama-sama turun. Okey, ini sengit.
Berapa RM100 maksimum kalau kenderaan yang tak lift body, standard kilang, clearance dia? Pernah baca tak manual? Tak pernah. Saya bagi tahu untuk Hilux, Navara, Triton dan semua pickup 45 maksimum. Sebab 45 tu dia dah test selamat. Masih selamat. Tapi jangan, kalau pernah tengok Mitsubishi Triton Athlete punya, siapa pernah tengok Wajah punya apa? Dia punya road tour dulu, dia test sampai 60. 60 tu waktu tu Karam Cik Sim bawa dah cecah tanah lah. Dah boleh cecah. Tangan ni dah boleh cecah tanah lah 60. So memang berbahaya dan tak disarankan. Wajah dulu, kalau ingat lah iklan dia di TV pun, dia naik rem yang sebelah, tayar sebelah naik rem, dia boleh driving dengan tayar dua tayar sebelah je, satu side saja kan. So benda tu untuk pertunjukan sajalah. Ikut manufacturer manual 45 darjah saja. Kalau kereta lama, Pajero, Land Cruiser, Suzuki Jimny, dia ada inclinometer. Dekat situ dia ada sampai 45 maksimum. Tapi kena ingat 45 tu bukan kenderaan yang dah lift dan spek tayar standard. Spek tayar 31 lah selalunya, spek tayar kilang. Kalau kita dah lift, pusat graviti kita dah makin tinggi, kita dah tak boleh sampai pun 45 tu. 40 pun ni dah gayat. 40 tu dah cukup gayat lah. Kalau kira ada 2 orang, kalau kita sengit ke sebelah sini, co-pilot tu dah datang belah kita dah. Kalau sebelah sini, kita pilot, kita ada steering. Yang orang sebelah ni dah rapat ke pintu dah ni. Tak kira dia pakai seatbelt ke apa lah, memang dia rasa tertarik lah. Kalau terpaksa, kena pastikan tahu limit kenderaan tuan-tuan lah. Kadang-kadang ada track, mungkin banyak terjadi baru ni, tanah runtuh. Ni jalan teres, tanah runtuh sebelah. So nak tak nak dia kena mendaki kan. Bila dia mendaki tu, sebelah sini dah gaung lagi ni. So bayangkanlah dia punya gayat macam mana. Tayar sebelah terangkat, sebelah gaung. Apa-apa terjadi macam mana kan. Ping terus ke bawah. Kalau dia ping atas tu je, selalunya selamat lah. Kalau dah berguling ke bawah, Sadaqallahul Azim. Okey, pukul 3 kita rehat dulu boleh? Saya nak pergi solat dulu. Yang lain semua dah kan? Okey, kita rest 15 minit. Ada soalan? Tapi kenderaan yang dijat tinggi tu, lagi boleh degree tu ke? Tak. Lagi dejat tinggi, lagi kurang degree dia. Center of gravity. Kalau tengok challenge kat Malaysia awal-awal dulu, RFC start dengan RFC ni. Kalau Malaysia punya team, kereta rendah-rendah, tayar besar. Sebab kita nakkan ground clearance saja tinggi. Kita tak nak berada bawa kereta tu tinggi. Kita bukan Bigfoot style nak penuh tinggi-tinggi. Kalau Filipina, Russia datang dulu, semua kereta dia kita tengok ground, power. Tapi semua kalah dengan kereta Malaysia. Kereta Malaysia semua lewat-lewat macam Honda dia punya duduk. Tapi tayar dia, ground clearance dia tinggi. Dia nak lepas obstacle bawah dengan atas je. Lepas tu dia ada bukit yang steep 60 darjah, incline macam tu, naik. Macam mana dia nak naik kalau kereta tinggi? Jadi kalau kereta rendah, dia dah winch, dia pakai PTO, dia hook, dia terus naik je. Kalau kereta tinggi ni dengan gayatnya lagi, nak tengok je kan, berat lagi. So kereta-kereta bagi kat Malaysia, start pada orang putih tu dah tengok, kebanyakannya kereta-kereta tengok Mark Ryan dulu, yang main dekat Egypt, main dekat rock climbing semua, crawler, semua dah buat rendah. Dulu crawler semua tinggi-tinggi. Rock crawler. Dulu rock crawler main snow semua tinggi. Sekarang tak. Semua dah ikut Malaysian style lah. Sebab dia tahu tak perlu pun kereta tinggi. Kereta tinggi ni advantage dia dekat banjir je. Dia boleh main, air tak masuk dalam kabin. Tapi kalau bagi style, dia tak nak tinggi lah. Benda tu berbahaya lah. Okay, kita rush sampai 3.20 kan? Ada minum tak biasa? Ada. Selalunya memang ada. Tempat tadi ke sini tuan? Kau tadi lah. Pasti. Kalau tak ada kat sini tempat tadi. Kita selesai. Ada dog.
Underdog. Tadi kau cerita 4L Oh, faham? Itu orang mana? Mood tu apa? Wah, sokong lah. Ini lah, kalau 4L tu lah tahu. Tapi Kiri dia ganti nanti. Gadis kota. lain lah, di otai. Otai masih berdosa. Lain lah. Dia masih belum.